Bahagian pengenalan. Air merupakan sebatan kimia yang berbentuk cecair pada tekanan suhu bilik. Seperti yang kita tahu, 70% daripada permukaan bumi ini dikuasai oleh air. Air ini amat penting bagi kehidupan di bumi bagi meneruskan kehidupan. Terdapat 3 jenis air iaitu cecair, gas dan juga pembejal atau lebih dikenali sebagai air, wap air dan juga ais. Para pengkaji yakin bahawa air ini merupakan sumber kehidupan bagi semua hidupan yang tinggal di muka bumi. Jadi, air yang berkualiti sangat diperlukan bagi manusia dan juga haiwan serta tumbuhan bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Di peringkat antarabangsa, sistem pengurusan air yang mampan diperlukan bagi mengelakkan daripada berlakunya kekurangan air. Walau bagaimanapun, kemerosotan kualiti air bersih di Malaysia berlaku akibat daripada proses perbandaran dan juga perindustrian. Kemerosotan kualiti air bersih ini bermaksud pencemaran kawasan sumber-sumber air seperti sungai, kolam dan juga kawasan tadahan air bersih. Terdapat beberapa isu yang dikenal pasti tentang kemerosotan kualiti air bersih ini. Isu yang pertama kita dapat lihat, kemerosotan kualiti air bersih di Malaysia ini bukanlah sesuatu yang baru lagi. Malah, kemerosotan kualiti air bersih di Malaysia ini telah lama diperkatakan. Hal ini kerana isu pencemaran air ataupun pencemaran di sungai sentiasa berlaku setiap tahun. Di samping itu, pertumbuhan penduduk yang pesat dan juga perubahan iklim telah menyebabkan kekurangan air tawar. Air tawar ini juga merupakan salah satu sumber yang membekalkan air bersih. Bahagian serotan literasi. Menurut GOI 2020, kualiti air ialah istilah yang digunakan untuk menyatakan kesesuaian air untuk mengekalkan pelbagai kegunaan atau proses. Kualiti air sungai telah memberi kesan yang besar kepada kehidupan manusia untuk menjalankan aktiviti harian masyarakat. Menurut kajian Kozaki 2019, sumber air bersih ini dapat diperolehi dengan mudah dengan adanya pemantauan kualiti air yang terperinci dan juga memahami keadaan kualiti air serta mengenal pasti kawasan tercemar adalah tugas yang amat penting bagi semua pihak. Beberapa kumpulan penyelidik telah menjalankan kajian di Sungai Kuantan, Pahang dan juga kawasan sekitarnya. Hal ini kerana Sungai Kuantan merupakan sungai yang terbuka dengan pencemaran. Beberapa kajian dilakukan bagi mengukur kualiti air bersih di sungai tersebut. Seterusnya, kajian daripada Yangon 2019 mendapati bahawa kualiti air bersih juga merosot akibat daripada pencemaran logam berat dalam sedimen berlaku kerana lebihan logam berat. Pencemaran ini semakin meningkat kerana sisa pepejal dan juga cecair yang terhasil daripada aktiviti perindustrian. Seterusnya ialah kajian yang dilakukan oleh Kamara, Jamil dan juga Abdullah 2019 mendapati bahawa proses pembandaran, perindustrian dan juga pertanian telah memberi kesan yang negatif terhadap kualiti air bersih pada semua skala. Kita dapat lihat bahawa kesan perubahan guna tanah ini telah memberi kesan kepada kualiti air secara keseluruhannya. Menurut Ahmed, Mazlin dan Lubna 2020 menyatakan bahawa penjagaan kualiti sumber air ini mestilah diambil tahu oleh masyarakat. Masyarakat seharusnya mengambil tahu tentang cara-cara untuk mereka menjaga atau mengitas semula air bersih. Bahagian metodologi.
Bahagian ini membincangkan berkenaan kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian untuk memperolehi maklumat dan juga data bagi melengkapkan kajian ini. 4 artikel yang telah dikaji oleh saya menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif ini ialah pengumpulan data dari segi pembacaan dan juga penulisan daripada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan isu sumber air bersih. Sebagai contoh, salah satu artikel daripada salah seorang pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan kerja lapangan untuk menjalankan penilaian kualiti air banjir semasa musim tengkujuh Timur Laut iaitu antara Disember 2016 dan juga Januari 2017. Sumber tersebut telah diambil daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan. Manakala 6 artikel telah menggunakan kaedah kajian kuantitatif. Kaedah kuantitatif ini ialah kaedah bagi mengumpul, mengukur dan juga menganalisis data dengan cara mengedarkan borang selidik ataupun pengkaji sendiri yang pergi ke kawasan lapangan untuk membuat kajian. Seterusnya ialah hasil kajian. Berdasarkan kepada penemuan ataupun hasil kajian yang telah didapati oleh Nayan 2021, objektif bagi kajian ini ialah untuk menilai kualiti air banjir di kawasan banjir dan kesan kualiti air banjir tersebut kepada mangsa banjir di Kuala Krai. Hasil analisis menunjukkan bahawa kualiti air banjir di Kuala Krai yang terkumpul menunjukkan bahawa kualiti air adalah sederhana tercemar. Hal ini disebabkan oleh kehadiran unsur pencemar yang tinggi seperti DO, BOD, COD dan juga SS. Air banjir juga dilihat mempunyai kekeruhan yang tinggi dan E. coli. Jadi, mangsa banjir di Kuala Krai pada tahun 2016 dan 2017 mudah terdedah kepada risiko penyakit melalui sentuhan dan juga minuman. Hasil kajian bagi pengkaji kedua iaitu GOI 2020, dia mengkaji tentang kualiti air sungai sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan penularan wabak COVID-19. Hasil kajian telah dilihat berdasarkan tahun dan juga pencemaran air di setiap negara. Pada tahun 2008 hingga tahun 2017 menunjukkan pencemaran air meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahawa air tercemar berlaku dengan kadar 13% berbanding tahun yang lain. Kajian yang ketiga ialah mengkaji tentang hubungan antara penggunaan tanah dan pembaliubah kualiti air oleh Kamara, Jamil dan juga Abdullah 2019. Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat 4 jenis penggunaan tanah. Kesan ini telah membawa kepada kemerosotan kualiti air bersih di Malaysia. Kesan penggunaan tanah ini telah dikaji dari tahun 2009 sehingga tahun 2018. Hasil analisis menunjukkan bahawa penggunaan tanah untuk bandar paling tinggi dalam 3 tahun iaitu tahun 2014, 2015 dan juga 2016. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk di bandar semakin meningkat menyebabkan banyak pembukaan tanah untuk kediaman dan juga perindustrian digunakan. Pengkaji yang keempat iaitu Yahya 2019 membentangkan statistik asas parameter kualiti air yang telah diukur di Sungai Langit. Terdapat 6 parameter kualiti air telah dipilih untuk pemodelan SBM dalam penyelidikan ini. Statistik mudah untuk parameter kualiti air ini yang diukur di Sungai Langit berdasarkan 4 stesen yang telah terpilih. Stesen 3 menunjukkan kandungan kualiti air yang tercemar yang mendapatkan skor min paling tinggi antara stesen-stesen yang lain. Kajian yang kelima berdasarkan kepada kajian Shihab 2021. Kajian ini mengkaji tentang penggunaan tanah ke atas kualiti air di kawasan tadahan air di bandar di Bentong.
Di seluruh kawasan, pembeli ubah mempamerkan perbezaan ruang yang ketara. Nilai berbeza dari satu zon ke satu zon yang lain. Kepekatan COD adalah tertinggi di zon 3 dan juga 1 berbanding zon lain dengan purata masing-masing 75 dan juga 71.5 liter. Kajian yang ke-6 yang telah dijalankan di Pulau Pinang oleh Rashid, Rahman dan juga Abdul Rashid 2021. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji faktor-faktor kekurangan bekalan air bersih di Pulau Pinang dan juga mengupas tentang kesan-kesan yang berlaku akibat daripada kekurangan air bersih di Pulau Pinang. Terdapat 6 faktor penting yang menyebabkan berlakunya kekurangan air bersih di Pulau Pinang. Faktor pertama menyebabkan kekurangan bekalan air ini telah mencapai minimum skor paling tinggi iaitu 4.36. Terdapat 6 kesan yang dikenal pasti. Berdasarkan kepada ke-6 kesan ini, kesan yang mendapat nilai skor min paling tinggi iaitu 4.30 ialah kesan menjejaskan kesihatan masyarakat. Kajian yang ketujuh ialah mengkaji penentuan pola tingkah laku penggunaan air oleh pelajar. Kajian ini dilakukan oleh Daud 2020. Hasil kajian mendapati terdapat 2 corak yang telah ditentukan iaitu penggunaan air secara tidak teratur dan juga normal. Untuk corak penggunaan air tidak teratur, sepadannya ialah melebihi daripada 165 liter air yang digunakan. Manakala bagi corak penggunaan air yang biasa digunakan ialah kurang daripada 165 liter. Seterusnya ialah kajian yang ke-8 oleh Ahmed, Mohtar dan Alam 2020. Kajian ini bagi mengkaji tentang sikap dan juga persepsi orang ramai terhadap program pengurusan sumber air yang menjadi pengantara hubungan antara sikap mereka terhadap air sungai dan juga minuman. Seterusnya ialah kajian yang ke-8 oleh Ahmed, Mohtar dan Alam 2020. Kajian ini bagi mengkaji tentang sikap dan juga persepsi orang ramai terhadap program pengurusan kesediaan mereka untuk mengambil bahagian dalam pengurusan sumber air. Kajian ini mendapati bahawa orang ramai lebih mengambil berat tentang kualiti air bersama-sama dengan pembuat keputusan daerah. Sebagai contoh, warga yang berpengetahuan tentang bekalan air, mereka ingin melihat bekalan air mereka dilindungi. Kajian yang ke-9 oleh Kozaki 2019 ingin mengkaji tentang pengendalipastian tapak tercemar di 4 sungai utama di Kuantan. Berdasarkan anggaran kimia air daripada aktiviti mikroakuatik. Dalam tingkah laku nilai DO, arah aliran menurun dari hulu ke tengah telah diperhatikan di Sungai Pahang, Kuantan dan juga Sungai Belait. Kajian yang ke-10 iaitu kajian yang dilakukan oleh Yangon 2019. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pencemaran logam berat yang tercemar di bahagian sedimen Sungai Selangor dan juga Kampung Kuantan di Selangor. Berdasarkan kepada pencemaran logam ini, pH air menjadi berasid kerana lebih banyak bahan organik yang terendap di dalam tanah di bawah air. Jadi, kandungan logam berasid ini turut menjejaskan kualiti air bersih. Bahagian perbincangan dan juga cadangan penyelesaian. Berdasarkan kepada 10 kajian yang telah saya dapati, bahawa terdapat banyak faktor yang telah memberi kesan yang besar kepada bekalan air bersih di Malaysia. Ini banyak berpunca daripada pencemaran bahan-bahan kimia. Hal ini kerana ia dapat mengubah kandungan dalam air itu sendiri. Jadi, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kemerosotan kualiti air bersih di Malaysia. Langkah pertama ialah kerajaan perlu meningkatkan pelaksanaan undang-undang di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.
Tindakan yang tegas perlu diambil kepada individu atau golongan yang tidak bertanggungjawab yang mencemari kawasan sumber air. Sebagai contoh, pelaku yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan kawasan sumber air bersih ini perlulah dikenakan denda atau kompaun atau dipenjara sekiranya disabitkan kesalahan. Dengan adanya tindakan sebegini, pihak yang ingin mencemarkan kawasan sumber air akan berasa gentar. Seterusnya ialah meningkatkan lagi pembinaan loji rawatan air. Hal ini bagi membolehkan sumber-sumber air seperti sungai, tasik dan sumber air yang tercemar dapat dirawat dengan segera dengan adanya pertambahan loji rawatan air. Loji rawatan air ini penting untuk ditambah kerana ia dapat menjalankan proses bagi merawat air mentah dan juga air yang tercemar. Kesimpulannya, kajian ini telah menunjukkan bahawa air bersih itu sangat penting kepada kehidupan di muka bumi ini. Memerlukan air bersih bagi meneruskan kelangsungan hidup. Air ini mempunyai kelebihan tersendiri kepada manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Namun begitu, lama kelamaan bekalan sumber air bersih ini akan menjadi semakin berkurangan. Hal ini disebabkan oleh sikap manusia yang tamak dan pentingkan diri tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku pada masa akan datang. Di samping itu, proses perbandaran yang kian meningkat ini juga telah menggalakkan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hipotesis yang dapat dibuat, semakin bertambah bilangan penduduk di sesebuah kawasan, maka semakin bertambah permintaan terhadap penggunaan air bersih. Jadi, apabila air bersih ini tidak dijaga dari segi sumbernya, masyarakat akan mengalami kekurangan bekalan air bersih pada masa akan datang.